Bagi logi sana cukup tak cukup untuk kedua-duanya. Yang itu kita akan cek lah sama ada betul-betul cukup atau tidak. Kita akan jumpa dengan IWK. Lepas tu tentang masalah dinding untuk logi tu. Yang itu kita boleh usahakan lah, insya-Allah. Perkara kedua adalah tentang jalan, nak minta jalan melalui kondo, keluar masuk melalui Pangsapuri ni. Sebenarnya kalau ikut undang-undang, Pangsapuri kos sederhana dengan kos rendah, dia tak boleh ada jalan yang sama masuk. Dia kena berlainan. Kalau tak, nanti bila nak buat permohonan untuk hak milik strata tak dapat. Sebab ada banyak kes. Terpaksa kena ada jalan yang berlainan, jalan yang sendiri. Dan saya melihat bahawa keadaan ni kalau nak buat lagi satu jalan ni teruk ni macam mana kan? Susahlah. Saya kata tak mungkin lah. Saya akan bincang dengan Majlis Pembandaran. Majlis dah bagi kelulusan ke? Dia belum lah, kita buat langkah. Jadi pada tempoh hari dia bawa kita berbincang lah. Kita cadang-cadang itu cadangan. Jadinya nak masuk ke mana? Daripada atas tu turun? Tembok ni akan diroboh. Oh, tak boleh ni. Sebab dia tak boleh ada jalan yang sama bagi kos rendah dengan sederhana. Dia memang macam itu undang-undang. Jalan sendiri dengan memang tak boleh lah kalau ikut pada tu. Perkara yang ketiga tentang kedai ni. Kedai ni adalah dia tambah lagi 7 dan dikatakan kosong, masih kosong lagi. Kita akan semak dari segi berapa banyak jumlah tempat letak motosikal yang dah telah ambil. Sebab tempat letak motosikal ni sebenarnya dianya adalah ditetapkan berapa banyak. Maknanya kalau dia tak boleh, kalau jumlah tu kurang, dia tak boleh dapat CF sebenarnya. Jadi kita akan semaklah dari segi, saya akan semak dari segi kelulusan PAJ. Dan dari segi parking yang dijanjikan 198, dia penduduknya 340. Kalau ikut daripada undang-undang dulu, peraturan dulu, bahawa untuk dua rumah satu parking. Jadi maknanya kalau 340, maknanya 170 lah. 170 dia ada tambah 15% lagi untuk tetamu lah. Bermakna semuanya sepatutnya 199, 198 lah lebih kurang. Jadi maknanya yang sepatutnya adalah 198. Yang berdasarkan daripada kiraan. Tapi sekarang ni dia kurang 20. Kurang 20. Yang ni kalau ikut 2003 je lah. Itu pelan 2003, 2005 agak beza. Dia dah tukar. Dia patutnya 198. Memang betul lah. Sebab dia dulu 50%, sekarang satu rumah satu. Jadi patutnya kalau sekarang 340. Tapi sekarang ni yang dulu punya undang-undang, dia memang 340 tu 50%, 170, campur lagi untuk tetamu dalam 15%, jadi 178 betul lah. Sepatutnya 198 lah. Tapi dia cuma buat 178 lah. Okey. Yang lain, yang seterusnya, dari segi perkara-perkara yang rosak macam retak dan sebagainya, walaupun menurut daripada undang-undang, dia 2 tahun kerosakan tu berlaku 2 tahun selepas CF lah, selepas kita dapat bangunan tu. Tetapi kalau kerosakan tu berlaku dalam masa 2 tahun, kita dah buat komplain, tapi tidak dibaiki, sekarang pun kerosakan tu boleh dikira sebagai kerosakan dalam masa 2 tahun. Sebab kadang-kadang kontraktor tu, dia kata daripada 2 tahun kita duduk, dalam masa tu sahaja yang kerosakan tersebut akan dilayan. Tetapi masalahnya kerosakan tu dah berlaku dalam masa 2 tahun. Dia tak betul kan? Yalah, maknanya walaupun kita komplain sekarang 2006, sekarang ni dah 3 tahun kan. Walaupun dah 3 tahun, tapi masalahnya kerosakan tu berlaku dalam masa 2 tahun. Bukannya kerosakan tu baru berlaku, lama dah berlaku. Jadi yang kes tu saya akan minta lembaga lah yang akan datang untuk buat ataupun pihak majlis sendiri yang akan mengendalikan benda ni lah. Dan tentang cukai tanah, memang cukai tanah kalau sebelumnya kita sebelum ini, kalau cukai tanah itu, kalau di suatu kediaman tu,
bawah dia ada apa yang dipanggil sebagai kedai. Memang dia punya cukai tu kalau ikut kanun tanah negara lah, memang dia akan sampai 10 kali ganda. Walaupun ada kedai sikit saja. Tetapi pada bulan Disember tahun lepas, kerajaan telah membuat suatu keputusan bahawa kalau ada kedai, jumlah kedai itu kecil ya, kurang daripada 10% macam kat sini, kurang daripada 5% seperti di sini, maka kita turunkan macam biasa, macam sedia kala. Dan ini memang telah kita apa ni laksanakan lah. Cuma masalahnya yang saya yang menjadi yang tanda tanya, kenapa yang pejabat tanah naikkan? Sebab kita dah buat keputusan bulan Disember dulu. Dia naikkan bila tu? 2008. Oh, 2008. Tak, yang keputusan tahun 2008 Disember. Kita baru buat keputusan lah. Sepatutnya ya, benda tu terus dia laksanakan lah. awal tahun ni yang lah semalam. Tapi yang baru punya yang kita buat semuanya adalah semua diturunkan. Sebab kita rasa tak adil, sebab kedai sikit kedai sampai naik sampai 10 kali ganda lah. Ini memang berlaku lah. Lepas tu tak ada back date tu. Tapi yang itu untuk tahun bila? Tahun ni lah. Tahun ni sepatutnya dah ni dah. Tahun ni tak naik. Patut tak naik. Tak naik. Kita turun. Naik sikit je dalam 10% daripada asal. Bukannya sekarang ni sampai sampai 10 kali ganda. 3,000 naik 16,000. Sampai berapa kali ganda? Yang dulu kan banyak. Sehingga kalau kondominium sampai 10 kali ganda. Okey. Tak apalah. Lepas tu kita dah turunkanlah. Lagi satu, apa yang kerajaan nak buat untuk membantu kita tahu bahawa yang masalah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di Pangsapuri dan rumah-rumah di kondominium dan sebagainya memang ada masalah. Kalau yang ada JMB mungkin tak ada masalah sebab dia dah bermakna terpulang kepada JMB lah untuk mentadbir kawasan tuan-tuan. Tetapi masalahnya kalau tak ada JMB. Kalau tak ada JMB, sini belum ada strata lagi. Kalau ada strata, kita akan buat management corporation. JMB ni dia masih ada seorang wakil daripada pemaju kan? Sepatutnya ada. Tak boleh, dia kena ada wakil pemaju. Pemaju siapa? Pemaju Sri Aman kan? Maknanya pemaju kena ada satu wakil. Sebab pemaju dia tak boleh lepas tangan. Dia bila kita dah ada management corporation, dah ada perbadanan dan pengurusan, barulah penduduk 100%. Sekarang ni sebab tak ada strata lagi. Strata dia dah apply belum? Dah apply lah dalam proses. Okey. Masalahnya taklah teruk sangat. Kalau tuan-tuan masih ada lagi pemaju tak ada JMB itu memang teruk lah. Sebab dia akan sewenang-wenangnya letak berapa nak charge dia punya yuan dan sebagainya. Dan apa yang kita nak buat untuk membantu penduduk-penduduk di Pangsapuri kita ada lantik petugas khas untuk membantu dalam kes-kes pentadbiran Pangsapuri ataupun rumah bangsa dan sebagainya. Dan bagi MPPJ ni kita lantik 2 orang Yang pertama je Encik Rosli Baharudin Nombor dia 012 340 8088. Rosli Baharudin 012 340 8088. Dan satu lagi Encik Mak Kun Weng 016 293 9603. 016 293 9603. Jadi kalau ada ahli majlis, yang satu bukanlah, seorang ahli majlis. Yang ini memang kita memang khaskan dia untuk menyelesaikan masalah di rumah-rumah bertingkat ni lah. Lain majlis, lain dia punya orang. Sebab kita melihat bahawa jabatan COB ataupun Pesuruhjaya Bangunan ni memang kurang sangat orang dia. Sebab kita lantik daripada NGO dan daripada mereka-mereka yang aktivis lah masyarakat untuk membantu. Saya rasa sekadar itulah ingin saya ucapkan buat pembukaan ini.
dan saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan pada pagi ini. Jadi saya berharaplah supaya dalam dialog dan dalam lawatan yang kita akan lakukan,